Apa itu pencemaran air? Pencemaran air merupakan pencemaran aliran sungai yang menurunkan kualiti air dan menjejaskan manusia, persekitaran dan juga flora dan fauna. Terdapat dua jenis pencemaran air, iaitu pencemaran organik akibat mikroorganisma dan pencemaran kimia akibat nitrit dan fosfat daripada bahan buangan. Air merupakan elemen penting kepada kehidupan kita, tetapi kita jarang memberi perhatian terhadap masalah pencemaran air. Misalnya pencemaran air di Sungai Selangor. Menurut Lembaga Pengurusan Air Selangor, juga dikenali sebagai LUAS, pencemaran air di Sungai Selangor telah memaksa 4 loji rawatan ditutup dan mempengaruhi beberapa kawasan Kuala Lumpur sehingga mengganggu bekalan air pengguna. Pada bulan September tahun ini, pencemaran air di Sungai Gong, iaitu anak Sungai Selangor, menyebabkan pemotongan air yang mempengaruhi hampir 1.2 juta rumah di kawasan Lemak Kelab. Oleh itu, kami memilih topik ini untuk mendapat maklumat tentang faktor dan kesan pencemaran air di Sungai Selangor. Bukan sahaja itu, kami hendak memberi kesedaran kepada orang lain tentang isu ini dan mencari jalan penyelesaian untuk menghentikan masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Ismail, nombor matrik 280761. Saya akan teruskan pembentangan dengan tajuk latar belakang kajian. Latar belakang kajian pencemaran air. Akses terhadap air dengan kualiti air menepati standard untuk keperluan kesihatan dan sanitasi merupakan suatu hak asasi. Namun masalah pencemaran air yang semakin berluasa menyebabkan sumber air bersih sukar diperolehi. Apabila kualiti air semakin terjejas, ianya juga menjejaskan kuantiti air. Bagi negara di Malaysia, masalah kuantiti air bukan masalah utama, tapi masalah pencemaran air yang telah menjejaskan kualiti air. Kebanyakan negara-negara membangun menghadapi masalah yang sama. Proses pembangunan dan aktiviti ekonomi yang semakin rancak menyebabkan banyak sungai menjadi tempat buangan sisa industri dan domestik. Contoh punca pencemaran air yang berlaku di Selangor adalah disebabkan oleh daripada kilang-kilang yang melepaskan sisa-sisa loji ke dalam sungai yang disyaki mengandungi bahan solvent hingga ke tahap 8 tong. Oleh sebab itu, bekalan air terpaksa ditutup hingga kerja pembersihan selesai. Pencemaran air ini turut mengundang masalah tiada air di Selangor. Ini akan mengakibatkan aktiviti harian penduduk di Selangor terjejas. Malaysia sebenarnya antara negara yang paling banyak dasar alam sekitar dan mempunyai banyak undang-undang yang menyekat dan mengawal pencemaran air seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perhutanan Negara 1984, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan sebagainya. Tapi, apakah masalah pencemaran air ini tidak pun menunjukkan unjuran yang positif? Masalah pencemaran ini tetap berterusan seolah-olah undang tersebut undang-undang tersebut tidak wujud. Bagaikan hidup segan mati tak mahu. Iaitu kami sebagai pelajar yang mempunyai sifat cinta akan negara dan ingin menjaga alam sekitar telah membuat kajian berkaitan kes pencemaran air yang semakin berluasa di Malaysia. Dalam kajian ini kami akan menerangkan faktor dan kesan pencemaran air serta langkah untuk mengatasinya. Selain itu, kajian kes ini juga dibuat untuk memupuk dan mengajak orang ramai supaya mempunyai kesedaran dan sikap sayang akan negara. Orang ramai perlu memainkan peranan masing-masing bagi menangani isu pencemaran air kerana ini merupakan tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia. Jika semua orang bertanggungjawab dan berdisiplin dalam menjaga alam sekitar, pencemaran air ini dapat ditangani dengan mudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alini Sofani binti Ramli, nombor matrik 280773. Saya akan sambung dengan faktor berlakunya pencemaran air di Selangor. Kita ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pembuangan bahan kimia yang tidak dirawat ke dalam sungai. Pencemaran air sungai di Selangor berlaku disebabkan oleh pembuangan bahan kimia atau bahan cemar yang tidak dikawal di kawasan Sungai Selangor, menyebabkan air sungai mempunyai bau yang sangat kuat hasil daripada pembuangan toksik yang sangat berbahaya kepada masyarakat di Selangor. Menurut Profesor Dr. Yang Farina Abdul Aziz yang merupakan pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, beliau mensyaki bahawa bau air sungai Gong Selangor kuat itu datangnya daripada kilang perindustrian penyelenggaraan jentera berat yang melepaskan pelarut organik yang digunakan untuk melarutkan minyak pada jentera berat tersebut. Malah, pelarut organik itu dibuang dalam jumlah yang sangat banyak hingga menyebabkan air tidak dapat disalurkan ke kawasan-kawasan perumahan dan faktor yang kedua adalah faktor kekurangan teknologi ini. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Ishak yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM, keupayaan dan kepakaran dalam bidang sains forensik alam sekitar mengenai sumber air perlu dipertingkatkan bagi menyelesaikan isu pencemaran sungai. Kekurangan peralatan dan kemudahan makmal juga mempersulitkan lagi keadaan kerana pihak-pihak tertentu tidak dapat menjalankan serta tidak dapat mengatasi unsur-unsur bahan kimia yang dibuang ke dalam sungai.
Faktor yang ketiga adalah pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal dalam sungai. Sikap segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah ke dalam sungai merupakan salah satu asbab terjadinya pencemaran sungai. Malahan krisis air ini menjadi lebih teruk kerana sampah yang dibuang ke dalam sungai terlalu banyak sehingga sungai tidak dapat menampung sampah yang dibuang. Kawasan Sungai Kelang merupakan sungai yang paling teruk terjejas dan kotor di Selangor disebabkan sikap segelintir masyarakat yang sama sekali tidak mempedulikan kebersihan sungai dan mementingkan diri sendiri. Sampah yang dianggarkan dibuang ke dalam sungai pada tahun 2014 sebanyak 77,000 tan setahun. Malahan sampah sarap itu datangnya daripada kawasan perumahan dan setinggan, kawasan pembinaan, sisa industri dari kilang dan bengkel dan sebagainya. Hal ini menyebabkan sumber air bersih tidak dapat disalurkan ke kawasan perumahan. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila binti Muhammad Hafiz, nombor metrik 280745, ingin membentangkan kesan pencemaran air terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Pertama adalah kesihatan masyarakat terjejas, terutamanya terhadap kanak-kanak. Ini menyebabkan proses pembelajaran terganggu disebabkan penutupan sekolah. Sebagai contoh, semua 111 sekolah di daerah Pasir Gudang diarah tutup kerana susulan pencemaran sisa bahan kimia yang berbahaya di Sungai Kim Kim, Johor. Bukan itu sahaja, ia menjejaskan sosioekonomi masyarakat setempat. Perkara ini berlaku adalah disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kerana kurangnya penerapan semangat nasionalisme dan patriotisme dan hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Yang kedua adalah kos pemulihan air yang tinggi. Kerajaan terpaksa membelanjakan wang dengan banyak untuk membayar kos pemulihan air yang tinggi. Ini menyebabkan pembaziran air berlaku semasa proses pemulihan. Apabila pencemaran air sering berlaku, masyarakat berasa marah, tidak puas hati dan melakukan huru-hara tentang isu ini. Sedar atau tidak, ini merupakan ancaman bagi masyarakat kerana negara luar dapat mengetahui isu ini adalah salah satu kelemahan. Jadi, mereka mudah memasuki Malaysia dan melakukan kerosakan. Yang ketiga adalah negara luar memberi pandangan negatif terhadap Malaysia. Masyarakat berkongsi isu ini di media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain sehinggakan menular ke luar negara. Mereka mungkin melihat rakyat kurang prihatin dan tidak berdisiplin dalam penjagaan sungai-sungai dan laut sehingga berlakunya pencemaran, juga menganggap Malaysia negara ketiga iaitu mundur dari segi infrastruktur, tidak bertamadun dan berfikiran cetek. Apabila negara luar memberi pandangan negatif terhadap Malaysia dengan banyak, maka imej negara akan terjejas. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Rosalie. Nombor metrik saya ialah 280669. Saya dari grup I bulan 18. Hari ini saya akan membentangkan kesan pencemaran air di Selangor kepada pembinaan negara dan bangsa. Negara bangsa. Negara bangsa merupakan satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politik dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah wilayah yang berdaulat. Menurut Dr. Mahathir, beliau telah menerangkan kepentingan pembinaan bangsa Malaysia melalui wawasan 2020. Pembinaan negara bangsa merupakan maklumat perdana sesebuah negara serta merupakan kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara pentadbiran serta penduduknya. Isu pencemaran air di Selangor begitu serius telah menjejaskan kehidupan harian rakyat Malaysia. Berdasarkan kepada berita harian online menyatakan bahawa bagi rawatan air LRA, Sungai Selangor fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 dan rantau panjang terpaksa dihenti tugas berikutan pencemaran sumber air mentah dikesan di Sungai Selangor. Kerajaan melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) perlu mempertingkatkan kerjasama dengan pakar forensik alam sekitar di universiti dalam menangani isu sungai yang terlibat dengan pencemaran industri. Jambatan Alam Sekitar di UPM telah memunculkan Institut Forensik Alam Sekitar bagi tujuan melopori kajian dan mengenal pasti kitaran bahan cemar. Selain itu, Kerajaan Negara Selangor telah memperuntukkan 2 juta untuk menyediakan perkhidmatan 4 buah drone berteknologi tinggi bermula November bagi memantau salah laku melibatkan alam sekitar. Dalam melaksanakan usaha-usaha tersebut, rakyat Malaysia telah bersatu padu mempunyai maklumat yang serupa dan bekerja secara kolektif untuk mencapai maklumat tersebut. Melalui masalah pencemaran air di Selangor ini, rakyat Malaysia sedar akan maklumat negara lebih penting daripada diri dan bersemangat melibatkan diri dalam mengatasi masalah tersebut. Seterusnya, sikap bekerjasama akan ditanami dalam sanubari rakyat apabila semua pihak bekerja bersama-sama. Hubungan yang rapat antara rakyat tanpa menyerang kaum akan dijalinkan lalu negara bangsa akan dibentuk dan dicapai. Sekian, terima kasih. Langkah-langkah mengatasi pencemaran air. Yang
Yang pertama, penggunaan alternatif media massa. Media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha mengatasi pencemaran air di Selangor. Media massa termasuk televisyen, radio dan surat khabar. Tidak dapat dinafikan bahawa media massa dapat mempengaruhi, membentuk dan mengubah cara pemikiran pembaca. Media massa perlulah banyak memaparkan maklumat tentang isu pencemaran sungai di Selangor melalui slot-slot iklan dan dalam siaran-siaran televisyen. Contohnya, terdapat satu rancangan televisyen dikenali sebagai program aduan rakyat TV3 yang menarik perhatian ramai. Hal ini demikian kerana rancangan ini telah banyak membantu mengatasi pelbagai isu dalam negara seperti gejala rasuah dan pembalakan haram. Oleh itu, rancangan ini perlu mengebarkan isu pencemaran air di Selangor pula. Dengan cara ini, penonton-penonton rancangan ini akan mendapat kesedaran tentang kesan-kesan negatif pencemaran air di Selangor. Langkah yang kedua adalah kempen kesedaran. Kempen kesedaran juga perlu dilaksanakan melalui iklan televisyen. Iklan-iklan yang ditayangi dalam televisyen dan disebarkan melalui radio akan memberi konsep dan gambaran yang lebih terus dan orang ramai akan lebih mudah memahami peranan mereka dan mula menanam sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri. Contohnya, kempen Cintailah Sungai Kita telah dilaksanakan dan telah menjalankan banyak aktiviti untuk membersihkan kawasan sungai. Peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga sungai dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya dapat mengurangkan tahap pencemaran air ke tahap yang paling minimum. Langkah yang terakhir adalah menggalakkan amalan kita semula. Amalan pengasingan sisa dan kita semula di kalangan rakyat Malaysia harus dijadikan sebagai budaya bagi memberi kefahaman kepada segelintir masyarakat Malaysia yang sesuka hati membuang sampah ke dalam sungai tanpa memikirkan keburukan yang ditanggung oleh mereka sendiri atau masyarakat setempat di kemudian hari. Contohnya, kempen kita semula. Pengebahan mengenai kempen tersebut boleh dilakukan melalui pengiklanan melalui media massa seperti televisyen, radio dan surat khabar. Justru itu, pengiklanan melalui media sosial juga boleh dilakukan kerana kemajuan teknologi yang semakin canggih pada hari ini dapat menarik perhatian ramai rakyat Malaysia melibatkan diri dalam kempen kita semula. Dengan itu, pembuangan sampah sara dalam sungai dapat dikurangkan bagi mengelakkan sumber air bersih terjejas. Pencemaran air di Selangor tidak boleh dipandang remeh kerana isu ini bukan sahaja mengganggu bekalan air, tetapi juga memberi kesan negatif yang lain. Bagi mengatasi isu ini, kita hendaklah mengetahui faktor isu ini iaitu pembuangan bahan kimia yang tidak dirawat ke dalam sungai, pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal ke dalam sungai dan kekurangan teknologi mengakibatkan kajian atas kes ini tidak dapat dijalankan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan kesihatan masyarakat terjejas, kerajaan terpaksa membelanjakan wang yang banyak bagi membayar kos pemulihan yang tinggi dan imej negara kita dari segi global terjejas. Oleh sebab kesan-kesan ini, kita perlulah menggabung tenaga dan mengambil langkah yang proaktif dan progresif. Seperti pihak media massa haruslah mengibarkan isu ini supaya masyarakat sedar akan kesalahan mereka. Kempen kesedaran boleh dijalankan bagi mengajar kepentingan sungai dan amalan kita semula haruslah dipraktikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Oleh kerana kita merupakan ciptaan Tuhan, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri sahaja, tetapi harus mendukung semua aktiviti yang dilakukan oleh kerajaan dan sektor swasta untuk memastikan wujudnya harapan dan impian negara.